Kan bila tukar tayar kau kena pakai exhaust, lepas tu bila pasang balik salah pasang, so exhaust tu crack. Itu yang orang. Okay, Assalamualaikum and welcome back to AJ Studio channel. Okay, hari ni aku nak buat video review berkenaan dengan helmet ni. Helmet brand LS2 ni yang aku beli dari China, iaitu dari aplikasi Pinduoduo. Aku rasa aplikasi Pinduoduo sekarang ni tengah viral sebab apa yang dorang offer tu sangat mengejutkan pasaran lah, sebab kita direct beli barang dari China. So sebelum ni dan ramai orang dapat beli barang dengan harga yang sangat murah berbanding sebelum ni, iaitu beli di kedai oren tu, yang mana ada orang tengah kan. So sekarang ni bila dah ramai, sekarang ni bila Pinduoduo dah buka shipping direct to Malaysia, dia jadi ramai orang dapat keuntungan tu untuk beli barang terus dari sana. So kalau sebelum ni aku memang pengguna tegar juga Taobao, tapi untuk Taobao dia tak semudah Pinduoduo ni, sebab Pinduoduo ni dia direct je, kau bayar dia terus include sekali free shipping, kos semua tu. Kalau Taobao ni kau kena hantar barang ke warehouse, lepas tu kat warehouse part dia akan pack, baru dia kira berapa harga untuk kos shipping. Jadi agak complicated, tapi sebenarnya simple jugalah. Tapi Pinduoduo ni lagi direct, straight to the point. Jadi aku pun terjebak sekali lah, sebab memang aku dah lama aim helmet LS2 ni dekat Pinduoduo, dekat Taobao. Tapi bila harga Taobao tu aku ingat dulu lebih kurang dalam 200.5 kot untuk yang model yang lama ni. 200 ke 250 termasuk postage, termasuk shipping. Dan tapi untuk dalam Pinduoduo ni aku boleh dapat barang ni dengan harga 110 ke 115 ringgit ni, macam tu. Cumanya waktu menunggu dia, aku tunggu lebih kurang dalam 4 minggu lah. Tapi aku rasa agak berbaloi, sebab barang ni aku bukan nak pakai urgent pun, aku beli just untuk tambah koleksi helmet aku. Dan salah satu sebab dia, aku nak satu full face yang betul. Kalau helmet aku yang sebelum ni MT tu, dia bukan full face sebenar pun, dia ada detachable yang cover untuk dagu tu kan. So yang ni memang fully full face. Dan aku nak test dia punya kekedapan bunyi lah, macam mana. Kalau brand LS2 ni memang terkenal dah kat Malaysia beberapa tahun ni kan. Jadi tapi yang ni dia sebenarnya clearance item, barang yang stok lama. Sebab itulah dia boleh jual dengan harga yang murah. Dia tak banyak saiz lah untuk design ni. Dan ada juga design lain yang saiz tak kena dengan aku punya kepala. Jadi aku ni antara yang design yang paling okey lah bagi aku masa aku beli tu. So kalau dekat Shopee untuk helmet ni, aku rasa harga dia mungkin boleh mencecah ke 500 kot. 300 ke 400 lah, macam tu lah. Kalau ini aku dapat 110, aku rasa memang orang kata jackpot lah kan. Boleh lah buat daily pun boleh nak pakai helmet ni. Dan banyak juga barang yang berkaitan dengan zone test ni. Disebabkan zone test ni memang motor keluaran dari China, jadi kat sana banyak spare part ataupun counter parts yang dibuat khas untuk motor ni. Dan harga dia memang lagi murah lah daripada market kat Malaysia, dan juga daripada rumah Shopee kan. Cuma kita lah, kental tak kental, nak tunggu sebulan. Lepas tu nak kena tahu juga cara nak check dia punya testimoni tu macam mana. Kadang-kadang
dalam ramai-ramai tu ada juga kedai yang scam. Dalam banyak kedai tu ada juga jual barang scam. Dia manipulasi ayat lah. Contohnya letak gambar top box, tapi harga dia letak RM15. Tapi bila beli rupanya sampai padding yang tampal dekat belakang top box dia. Benda-benda macam tu nak kena, kita sebagai customer nak kena lebih cakna, lebih prihatin dan kena baca dan confirmkan dulu testimoni daripada customer sebelum. Okey, lepas lebih kurang 10 minit aku pakai helmet ni aku dah rasa ada sedikit tekanan dekat kawasan pipi dah. Aku rasa disebabkan memang kat sini ada sebab full face lah. Sebelum ni pun aku ada isu ni juga dengan helmet apa dia itu. Sebenarnya aku ada isu ni juga dengan beberapa helmet yang lain. Kalau tak silap aku KYT kot yang aku beli dia, sebab KYT tu dah ada chin guard kan, jadi dia menekan aku punya pipi. So agak kurang selesa sedikit lah. Tapi aku rasa ni sebabkan baru pakai je helmet ni, aku rasa okey je, aku akan pakai juga. Nanti lama-lama rasanya dah makin boleh sesuaikan diri lah. Nanti span ni pun dah kurang kata apa, kurang keras. Nanti dia boleh follow macam tu. Dan tapi untuk kawasan kulit kepala belah atas ni okey. Tak ada isu, tak ada rasa tekanan apa-apa. Cuma aku kat kawasan belah sini je rasa sedikit pressure dan mulut aku, pipi aku tertekan lah. Aku rasa normal lah kot. Macam normal lah pakai full face macam tu kan. So dalam apps Pindu 2 ni aku ada juga aim beberapa barang lagi untuk motor ni. Salah satunya macam exhaust muffler. Tapi harga dia memang agak mengejutkan juga lah. Tak sangka aku harga dia macam tu. Kalau kat Malaysia ni orang jual rata-ratanya ni bukan full system sit-on yang muffler saja. Rata-rata jual dalam 300-400, 500 semua ada kan. Tapi kalau tengok kat sana orang jual murah gila. Aku rasa 100 pun kau boleh dapat lah. Tapi dengan tengok kualiti juga kan. Tapi murah. Dan aku akan cuba beli dan pasang lah dekat motor ni. Sambil zone test pun memang dah ada isu exhaust patah. So dah halang, kita tukar terus lah kan. Berkenaan dengan isu exhaust patah ni, aku rasa kebanyakan owner zone test ada dapat WhatsApp dari zone test HQ, yang mana diorang suruh, diorang invite owner ni pergi free inspection untuk exhaust lah. Nak tengok keadaan semasa macam mana kan, nak prevent daripada berlaku crack. So it's a good shout out to Zone Test Malaysia lah. Bagus lah tindakan yang aku rasa okey. Cumanya dalam masa diorang nak buat check tu, diorang still lagi kata kualiti barang diorang ni memang tak ada isu. Yang masalah hanya cara pemasangan yang kedai-kedai lain yang buat. Atau diorang salahkan kedai-kedai biasa yang kedai tukar tayar kan. Bila tukar tayar kau kena buka exhaust, lepas tu bila pasang balik salah pasang, so exhaust tu crack. Itu yang diorang highlight kan. Walaupun dia panggil juga untuk inspection. Jadi dia tak nak kalah jugalah. Maksudnya dia nak tekankan yang barang yang diorang guna kualiti tu memang dah bagus. Cuma isu dia dekat sini kemahiran
tukang-tukang pomen kat Malaysia ni belum mencapai standard untuk memasang tayar zone test, memasang exhaust zone test lagi. Itu anggapan aku pada penerangan yang orang bagilah kan. Aku tak okey, untuk berbalik pada helmet ni, aku tak dapat nak speeding lagi. Tapi dalam beberapa minit aku bawa ni, aku rasa bunyi angin sangat minimum. Aku dah buka ni. So bunyi angin yang agak minimum. Dan juga okey lah. Aku pakai pun tak lemas lah. Cuma beside daripada tekanan pada pipi aku ni, aku tak rasa lemas dan tak rasa berat. Sebab sebelum ni aku pernah pakai LS2 modular yang aku dah jual hari tu. Aku beli yang tu harga dekat 500 juga lah. Yang LS2 modular tu aku lemas. Aku rasa macam claustrophobic lah. Macam dah lah, helmet tu aku rasa berat dia 1.7 kilo. Tu first time pula aku nak pakai helmet full face masa tu. Memang aku rasa panik lah. Macam tak selesa. Untuk yang ni okey. Selain daripada yang menekan ni lah, selain daripada tu okey lah. Tak ada isu. Dan kedap pun okey. Jadi so kalau korang dengar audio ni dengan baik, aku ada mount aku punya mikrofon kat dalam ni, kat dalam kain ni. Aku pakai wireless mic DJI mic mini. Aku connect dengan Insta360 X Pro version 1. So aku rasa buat masa ni sound quality dari mic ni okey lah. Sebab aku pun lepas aku ada edit juga sound ni supaya lebih clear. Kalau keluar terus daripada video ni tanpa highlight, tanpa edit, tanpa boost, dia kurang, bunyi ni kurang kuat lah. Okey je. Tapi sebabkan edit dia pun tak lama, aku tekan satu button dekat CapCut tu, dia terus boostkan bunyi lebih clear. So aku buat je lah. Jadi untuk kamera DJI Osmo 360 aku dah beli. Cuma aku belum beli mounting untuk ikat pada motor ni lagi. Nantilah, belum ada kesempatan lagi nak preparekan dia punya accessories tu. So buat masa ni aku pakai Insta ni dulu ni pun dah cukup cantik dah video dia. Lagi-lagi lah kalau korang pakai yang version 2 punya, lagi wide dan lagi stabil. Hari ni Sabtu, aku nak kena isi angin lah tayar ni, teruk sangat ni. Nanti kita test juga muat tak helmet ni masuk dalam under seat storage. Untuk full face aku rasa okey je ni. Satu helmet ni okey je. Lagi satu tak boleh lah. Kalau dua aku rasa macam tak muat. Kalau satu ni yang full face, rasanya macam tak ada isu lah. Tekok intercom pun aku belum beli lagi untuk helmet, sebab baru sampai dalam 2 hari lepas lah. Lepas lebih kurang sebulan aku order tu, barang tu sampai dekat JNT. Tapi dekat JNT tu dah ambil masa dalam 3-4 hari. So aku decide pergi ambil sendiri kat sana. Minta tolong brother JNT tu, dorang tolong carikan. Alhamdulillah diorang pun support baik. Walaupun sebenarnya dekat je gudang JNT dengan kawasan aku duduk tu, tapi sebabkan lama sangat aku pergi ambil sendiri lah. So inilah dia helmet full face LS2 dengan harga RM100 plus minus. Okey, lupa pula untuk visor. Dia datang dengan clear visor tau. Helmet ni dia tak ada double visor. Okey, sekejap.
Tempat ni dia ada visor biasa je. Kalau tak ada double visor ataupun datangkan smoke. So masa aku beli dekat Pindo 2 tu, aku pergi cari juga dekat kedai lain lah untuk visor ni. So dalam visor ni pun aku dapat dalam harga RM16. Nanti aku letak balik screenshot untuk harga barang ni. RM16 je, termasuk postage. Bayangkan kalau beli kat Malaysia harga berapa? Aku rasa mau 60-70 kot. Yang ni siang malam je tau. Crystal punya. Murah gila. Bukan, dia ada isu yang mana ramai customer dari Malaysia ni diorang request untuk return item yang diorang beli tu disebabkan oleh menunggu shipping tu terlalu lama. Jadi bila ada kes macam tu, dia dah merugikan seller-seller kat China lah. Jadi diorang pun decide untuk tutup option shipping direct ke Malaysia. Jadi merugilah untuk kita yang betul-betul nak beli barang ni. Dah tak dapat, nak dapat barang murah, so kena beli balik, patah balik dengan Shopee dengan TikTok nak beli barang kan. So aku harap korang yang beli kat Pindo 2 ni tahulah, bersedia mental sebab kalau beli kat sini memang nak kena tunggu lebih kurang sebulan. Aku pun dapat dah 2 kali shipment aku. Sekali tu 3 minggu lebih, lagi sekali pun memang 4 minggu. So kalau barang yang urgent, tolong jangan belilah. Memang kau takkan dapat awal, kecuali korang guna shipping air. Shipping air tu korang bayar sikit lah dia punya cost. Tapi based on dorang punya feedback, seminggu dah dapat lah. Dia masih murah, cuma dia lagi cepat daripada sea shipping lah, melalui kapal. Dia masih murah lagi harga ni, okey lah. Siang angin ni. Alright. Lupa angin berapa sini. Okey, aku dah isi dah tadi. Tapi dekat meter ni masih lagi tunjuk 26.7. Patutnya dia 32, 33. So aku suspect aku punya sensor tu ada masalah lah kot. Macam pelik je. Dari isi pun masih bacaan tak tepat lagi kan. Alright. So dah lama ni sensor aku ni problem ni. Tire pressure monitoring tu dah aku rasa dekat sebulan dah kot dia ni. Aku tak isi lah angin sebab tayar tekanan okey je, aku tengok tak ada flat ke apa. Pelik je. So okey lah, sampai sini saja video aku untuk kali ni. Perkongsian berkenaan dengan helmet ni pada aku puas hati lah. Dan mungkin aku akan repeat lagi lah kot kalau rezeki cari yang carbon pula ke kan. So tu je. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.